Dan tuan-tuan tahu apa jadi? Dia start tanya kat suami dia. Abang, tak pernah bagi apa kat saya nak. Suami dia pun heran. Pasal apa pula? Yalah abang, saya ni lahirkan anak untuk ni anak abang apa semua. Takkan tak boleh bagi apa sikit kat saya? Loh. Dan saya pun bukan dah cukup apa semua. Bergaduh-bergaduh, akhirnya bercerai. Dia cantik, dia baik, buat kerja sangat bagus. Satu je masalah dia, mulut jahat. Mulut dia je tak boleh nak cover ni. Mulut tak ada insurans, takaful punya orang. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيب الكريم سيدنا مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah ma syaa Allah. La yasrifu su'a illa Allah ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allahi ma syaa Allah. Wa la haula wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqami. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT dengan limpah kurnia inayah taufik di sisi Allah. Kita dapat bersama-sama lagi pada pagi ini dalam kuliah SOP PKPP kan. Jadi bila kuliah dalam SOP ni, antara benda yang dia suruh pastikan jarak anda. Kan? Ustaz suruh mereka duduk jauh-jauh sikit. Lepas tu duduk renggang-renggang sikit. Saya kata tu memang duduk buat dah. Sebelum ni pun macam tu kan. Tapi sini tak, tempat lain lah. Tempat lain kalau saya pergi kuliah tu, duduk semua kat dinding tu kan. Memang ikut SOP sebelum COVID-19 pun dah SOP tu dah. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua. Walaupun dalam keadaan macam ni, kita masih mengambil peluang untuk hadir dalam majlis ilmu ni. Satu, mudah-mudahan Allah memberikan keberkatan, Allah mengangkat musibah dan wabak yang sedang berlaku kan. Sallallahu alaihi wasallam. Cuma saya tak puas tau bila kuliah waktu PKP ni, pasal saya tak nampak muka. Apa senyum ke, apa menangis ke, marah ke, tak tahu. Nampak jik mata, kadang sempit, kadang buka, kadang sempit, kadang macam tu kan. Baik, hari ni kita akan masuk pada doa yang kedua kan. Doa yang kedua dalam buku Fathur Rahman. Nama buku ni Fathur Rahman, Qasas wa Tafsir Ad'ayatil Quran. Kisah dan tafsiran pada doa-doa yang ada dalam Al-Quran. Himpunan doa-doa yang ada dalam Quran ada lebih kurang 60, ada lebih kurang Allahumma salli alaihi 60 doa dalam Al-Quran. Dan ini adalah jilid yang pertama, ada 30 doa, ada 30 doa lagi insya-Allah akan kita susun kemudian. Dan hari ini insya-Allah kita akan masuk doa yang kedua. Doa yang kedua berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada kamu, dan jadikanlah di antara anak cucu kami umat yang tunduk patuh kepada kamu, dan tunjukkanlah kami cara-cara dan tempat ibadat haji kami,
dan terimalah taubat kami, sesungguhnya engkau maha penerima taubat lagi maha penyayang. Surah Al-Baqarah, surah kedua, ayat 128. Betul tak surah Al-Baqarah surah kedua? Ya, surah pertama surah apa? Al-Fatihah. Saya orang duk confuse, saya tanya surah pertama dalam Quran apa? Surah Baqarah. Selalu terlupa kata surah Fatihah itu surah pertama kan. Tuan-tuan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi doa ni terkandung dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 128. Bila kita baca dalam Quran, ada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila kita baca dalam Quran, ayat-ayat dalam Quran ni dia ada kaitan, dia ada kisah-kisah yang terkait dengan dia. Sama ada kisah tu kisah zaman dulu-dulu yang Allah nak bagikan kepada kita pengajaran, ataupun disebut asbabun nuzul. Asbabun nuzul ni sebab turun ayat tu. Apa yang berlaku pada waktu tu yang menyebabkan turunnya ayat tu. Jadi Allahumma salli alaihi wasallam, bila kita baca kitab-kitab tafsir ni baru kita seronoknya, baru kita tahu macam tu keadaannya. Dan hari ni tuan-tuan tahu dah doa ni siapa yang panjat doa ni? Doa ini dipanjat oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam. Sebab tu dia tulis kat tu, Rabbana waj'alna muslimaini, dua orang muslim. Laka wa min dzurriyyatina. Cuba dua orang muslim, dua orang yang tunduk patuh kepada kamu. Dua orang ni siapa? Dua orang ni Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam. Jadi kisah dan tafsirannya. Doa ini dibaca oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ketika membangunkan Kaabah. Ingat pada doa yang pertama hari tu ni, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail baca doa apa ni? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wahai Tuhan kami, terimalah bila kami amalan kami, sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Waktu tu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sedang membina Kaabah. Bila siap semua dah bina Kaabah, semua selesai dah, maka doa yang seterusnya yang dibaca oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dia baca apa? Rabbana waj'alna muslimaini laqaumin dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Tuan-tuan tengok macam mana merendah diri dan tawaduknya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Tidak ada nabi, di antara nabi yang paling banyak mendapat ujian ialah Nabi Ibrahim alaihissalam. Tuan-tuan, daripada kecil diuji Nabi Ibrahim alaihissalam. Waktu dia dengan ayah dia buat berhala. Ayah dia sendiri buat berhala. Sedangkan dia akan diangkat menjadi seorang nabi. Waktu tu Allah dah bagi dah dekat dia ni tuan-tuan, Allahumma salli alaihi wasallam, ilham, gambaran menunjukkan bahawa dia ni akan menjadi seorang yang sangat hebat. Khalilullah, kekasih Allah. Nah, kalau nabi kita ni Muhammad dia Habibullah. Nabi Ibrahim Khalilullah. Kalau nak sebut Khalil ni dia lebih kurang macam sahabat baik. Kalau kita ni lebih kurang sahabat baik. Kalau Habib ni lebih rapatlah. Habib ni Habibi, kekasihku. Kekasih. Nabi SAW kekasih Allah. Ya Habibullah. Kalau Nabi Ibrahim dia Khalilullah. Dia, kalau bahasa kita sebut sahabat baik, yang rapat sangatlah. Rapat sangat. Nak sebut sahabat baik Allah macam tak, mungkin tak berapa nak tepat perkataan tu kan. Tapi maksud sangat rapat. Tuan-tuan, daripada kecil ayah dia buat apa? Buat berhala. Lalu subhanallah, sallallahu alaihi wasallam, bila ayah dia buat berhala, dia Allahumma salli alaihi wasallam, macam mana nak buat ni? Waktu tu orang ada buat pesta setiap tahun, depa akan buat pesta. Dan setahun sekali tu semua orang wajib pi pesta tu. Lepas tu dia buat apa? Dia buat alasan tak mau pi. Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia kata dia sakit. Wah, dia tak sakit ni. Di antara dia penipuan Nabi Ibrahim ada tiga penipuan. Waktu dekat padang mahsyar, semua pergi minta tolong dekat para nabi. Dia kata aku malu pada Allah sebab waktu di dunia lalu aku pernah berbohong 3 kali. Dia malu ke Allah sebab dia pernah berbohong 3 kali. Kita 3 kali dah tak bohong. Itu pembohong bukan bohong saya saja. Yang pertama dia bohong kata dia sakit padahal dia tak mau pergi ke hiburan tu.
Yang kedua, dia bohong apa? Bila dia tak pergi kat sana, dia ambil kesempatan siapa pun tak ada tu, dia pergi pecahkan berhala-berhala tu semua. Apa-apa pecah-pecah hancur semua. Lepas tu dia buat apa? Dia ambil kapak ke penokor tu, dia pergi letak dekat tokong paling besar sini. Sebut tokong lah pasal kita mudah sikit, berhala kan. Berhala paling besar tu dia letak kat situ. Tuan-tuan. Lepas tu bila orang balik, orang tengok berhala semua pecah. Orang tuduh siapa? Tuduh dia lah, dia seorang je dekat situ. Ini Ibrahim punya kerja lah ni. Dia dah mengelak tak mau pergi kuliah dah. Mengelak tak mau pergi pesta tu. Tu tinggal dia seorang-seorang tengok pecah habis ni. Dia kata, tuduh saya pula. Tengoklah kapak tu duduk kat siapa? Tengok kapak tu dekat berhala yang besar tu kata. Tu pembohongan yang kedua lah. Dia sekadar nak trigger aja supaya orang ni macam fikirlah sikit kan. Letak dekat berhala yang besar tu. Tak apa. Dia ni bukan boleh buat apa. Dia berkata kan, dia bukan boleh buat apa, nak buat apa pun tak boleh. Lepas tu dia kata apa? Dah tahu kata dia nak buat apa pun tak boleh, dia sembah daripada siapa? Cerita nak trigger aja. Pemanggilan kedua. Kenal saya. Kes itu, permohonan kali ketiga bila dia bawa isteri dia Sarah tu berjumpa dengan seorang raja di satu tempat, ada raja tu, raja ni suka kepada orang isteri orang. Dia asal suruh orang je dia nak ambil. Dia nak memuaskan nafsu dia dengan isteri-isteri orang. Sampai Nabi Ibrahim pesan kat isteri dia, dia kata nanti kalau raja tanya jangan mengaku isteri tapi kata saudara. Betul lah, sebenarnya tak tipu juga dia saudara se-Islam. Gitu. Tapi akhirnya dia disebabkan kecantikan Sarah ni dia tak kira, dia nak ambil juga walaupun tak mengaku kata isteri. Jadi tu kisah dia. Di tiga pemohongan yang kata bohong pun takkan nak kata bohong kan, tapi betul lah. Faham tak cerita apa ni? Jadi waktu tu, jadi semua orang kata, ni Ibrahim yang pasal. Dia tak, bukan saya. Akhirnya, apa yang dibuat, disebabkan tak ada hujah, waktu tu, raja buat apa? Raja panggil seluruh penduduk kampung, semua berhimpun di setempat, panggil Ibrahim duduk depan. Ibrahim memang Nabi Ibrahim memang cari peluang tu untuk menghadap kepada semua orang ni. Raja in a way dia fikir, dia panggil Nabi Ibrahim mai duduk dekat depan tu disaksikan oleh orang ramai, ini satu punishment yang akan menakutkan semua orang. Tapi Nabi Ibrahim mengambil peluang tu, inilah waktu dia nak boleh bercakap kepada semua orang. Tak faham ni? Okey. Lalu ditanya kepada Ibrahim, pasal apa kamu pecahkan ni? Ditanya daripada orang tu. Pasal apa kamu pecahkan ni? Dia kata, ni peluang cantik ni. Lalu dia kata apa? Bukan saya pecahkan. Tu, patung yang besar tu dia pecahkan. Lepas tu semua orang pecah. Dia kata, macam mana dia tu nak pecahkan sedangkan dia tak boleh buat apa-apa? Dia tengah kerak ni. Lalu dia kata apa? Habis, kalau dia tak boleh buat apa-apa, kenapa kamu sembah dia? Lepas tu semua orang dah macam, tak faham ni? Semua orang dah macam, dah macam tu. Tu berapa ramai orang dah mula yang tak beralih pun dah ada doubt, dah ada macam ada keraguan. Kalau dia tak keluar pun, tak meninggalkan sembahan pun, dah wujud keraguan dalam hati dia. Itu matlamat dia. Faham tak ni? Lalu tuan-tuan, si raja ni pun cerdik. Cerdik cara dia lah. Dia kata, dah macam kantoi macam tu lah. Dah kantoi macam ni, habis nak buat macam mana? Dia kata apa? Dia buat hukuman supaya semua orang takut. Dia tak kisah dah betul salah, tak kisah lah. Dia buat. Dia suruh semua orang, kamu pergi cari kayu api. Ini perintah pada raja. Kamu semua pergi cari kayu api. Ni kita nak bakar budak ni. Cakap pandai sangat. Dia nak berhujah tak boleh lah, dah kalah lah. Cara tu macam tu. Pergi cari. Semua orang dipaksa untuk cari kayu api. Sehingga kan timbunan kayu api tu dah macam bukit. Nabi Ibrahim dibawa naik di atas bukit tu dan dilemparkan dari atas bukit ke dalam timbunan kayu api yang seumpama bukit. Subhanallah. Nak untuk apa ni? Sebagai pengajaran. Pengajaran kepada siapa tu? Pengajaran kepada orang-orang yang sagi takut. Akhirnya menyebabkan apa? Dengan tujuannya supaya orang yang tengok tu dia ketakut, dia bukan dia Ustaz Samad ikut sebab dia beriman, dia ikut sebab dia takut lagi dia kena benda yang sama. Dia faham kan? Kemudian tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam Muhammad, akhirnya apa jadi? Bardan wa salaman
ala Ibrahim. Api itu jadi bardan, sejuk. Wasalaman, dan tenang, selesa, selamat. Ala Ibrahim itu. Nabi Ibrahim jadi sejuk. Lagilah orang kat bawah ni. Oi. Gitu. Dia tahu, ni bukan main-main ni betul ni apa semua. Ramailah pekat-pekat beriman. Sallallahu alaihi wasallam, termasuk puteri raja tu. Dalam riwayat cerita macam tu. Akhirnya dah bakar pun tak jadi, apa pun tak jadi, halau keluar daripada. Halau keluar. Inilah hijrah yang pertama Nabi Ibrahim alaihissalam. Keluar. Sallallahu alaihi wasallam. Keluarlah dia, tuan-tuan. Allahumma salli ala Muhammad, tuan-tuan. Ini nak cerita ujian dia tu. Bermula pada situ. Bila pi kat sana diuji pula dengan Allahumma salli ala Muhammad, apa ni, raja yang nak rampas isteri, pindah pergi satu tempat lagi, salli ala Muhammad, tuan-tuan, diuji pula dengan kaum yang menolak ajaran dia. Pergi satu tempat lagi diuji pula dengan Allahumma salli ala Muhammad, perkahwinan yang berapa puluh tahun berkahwin tak ada anak. Tak nak? Ujian tak kalau kahwin tak dapat anak? Dia nak stres kan? Stres, sat-sat orang tanya, sat-sat orang tanya. Balik rumah sekali orang tanya, balik kampung orang tanya, nak balik raya tu rasa macam. Hari tu PKP, lega tak boleh balik raya, Ustaz. Pasal apa? Asal balik dulu waktu tak kahwin orang tanya, bila nak kahwin ni? Bila nak kahwin ni? Bila nak kahwin ni? Dah kahwin tanya pula. Dah kahwin tanya pula. Awak tak ada orang lain ke? Tak ada orang lain. Ni, awak yang pilih kahwin ni, awak lah macam ni. Macam-macam lah orang ni. Lepas tu, dah tu tanya pula, bila nak ada anak ni, bila ada anak ni, bila ada anak ni. Kita macam boleh beli anak ni dekat market dah, Ustaz. Mak tu kerja tanya, saya stres lah. Mentua tu kerja tanya, mak ni kalau boleh lah, mak ni sebelum mak mati ni, mak nak timang-timang cucu. Dia kata kita, padahal cucu 12 dah dua dah. Mana Allah stres lagi tak boleh nak dapat. Lagi stres lagi tak dapat. Di antara punca kan, di antara punca susah nak lekat kandungan tu sebab stres. Ada kawannya dia Sallallahu alaihi wasallam, ni berdasarkan pengalaman. Kahwin, lama kahwin tak dapat anak. Pasal apa? Pasal duduk rumah mertua. Orang perempuan ni lepas kahwin pergi rumah sendiri, duduk rumah sendiri. Pasal apa lepas kahwin duduk rumah sendiri? Orang perempuan ni dia ada benda dia nak buat. Dia nak buat rumah dia nak create rumah dia, cara dia nak ada waktu istimewa dengan suami dia. Dia kan duduk mengaji dekat Masjid Syakiri ni. Nabi duduk lawan lari dengan isteri dengan dalam rumah. Dia pun nak buat macam tu dengan suami dia. Pergi duduk lari dalam rumah. Terus lagi mentua kata, "Woi, apa duduk lari dalam rumah ni?" Jentrik, hilang semangat. Nak melawak-lawak, nak cuit-cuit tak boleh. Nak duduk depan TV, nak pegang-pegang, peluk-peluk tak boleh. Stres. Nak buat apa tak boleh. Sagi duduk. Kalau kalau menantu laki-laki duduk dengan mertua okey. Kalau menantu perempuan duduk dengan mertua, jangan kan. Mula okey lah, mula okey. Lama-lama makin lama kan. Pengalaman lah tu. Lepas tu berapa lama kahwin? Tak boleh. Saya kata apa? Pergi sewa rumah. Kalau rasa nak jaga ayah, nak jaga mak tu, pergi sewa rumah dekat dengan rumah ayah. Bagi isteri ada feeling sendiri, ada rumah sendiri. Dia buat apa yang dia nak buat. Dan takdirnya biiznillah dengan izin daripada Allah lah. Lepas walaupun gandung sungguh. Satu lagi yang susah nak lekat ni PJJ. Perkahwinan jarak jauh. Travel sana, travel sini, pergi tu dia antara punca stres. Tak boleh. Tuan-tuan, stres lah. Lepas tu stres lagi bila orang duk tanya. Sesat jumpa tanya. Minggu lepas tanya dah, minggu ni tanya lagi. Suruh tanya lagi, balik kampung tanya. Letih lah. Dapat anak dia tanya pula. Dah lepas dapat anak dia kata apa? Seorang je kah? Seorang pula. Sekali dapat lagi seorang. Perempuan dengan perempuan dia kata apa? Bila nak main pasang pula? Aduh, masalah tengok orang ni. Tak usah lihat zaman tadi. Macam itulah manusia nak buat macam mana. Kita jadi stres dengan surrounding. Kadang-kadang hidup kita ni tenang. Hidup kita ni tenang. Tapi sekeliling kita ni menyebabkan kita stres. Orang tanya lagi, orang kata lagi.
Oh, letih lah tuan-tuan. Tuan-tuan kena keluar tu daripada negative vibes ni. Getaran-getaran negatif sekeliling. Kalau tuan-tuan nak hidup tenang, tuan-tuan kena keluar ni. Waktu Nabi SAW larang kita hidup bercakap dengan orang-orang yang negatif. Orang-orang yang bercakap hai orang, mengumpat hai orang, dengki ke orang. Ni semua negative vibe tu. Getaran-getaran negatif. Dia mai jumpa sembang kita. Ni macam mana suami hang tu? Aku tengok macam jadi tu. Seorang tu tuan-tuan, dia duduk dalam keadaan rumah dia sempurna untuk dia. Rumah bukan besar mana, rumah kecil je. Rumah 800 square feet. Kecil kan? Ada 2 bilik. Kalau dulu 2 bilik ya rumah. Betul kan? Betul tak ni? Faham ke tak faham ni? Dulu-dulu kalau rumah low cost, kos rendah, dia 2 bilik je. Betul kan? Sampai tahun, saya ingat tahun 98, barulah keluar undang-undang rumah minimum 3 bilik. Sebelum tu rumah 2 bilik je. 1 bilik air tengah-tengah. Tuan-tuan boleh bayang, kalau rumah kos rendah ni, biasanya orang-orang yang lower income kan, ataupun dia panggil mid low, tengah bawah kan. So, tuan-tuan, anak ramai, minimum 5 orang. 7 ada, 9 ada. Tak boleh bayang. Pack. Tapi hidup tuan-tuan tenang lah. Dia rasa rumah yang sempit tu luas kat dia. Tahu sampai bila? Sampai ada orang mai rumah dia, kata kat dia, "Ish, tak rasa sempit ke?" Tak cerita jahat mulut orang ni. Betul tak ni? Tak rasa sempit ke? Kalau aku duduk ni rasa macam napas tak lepas. Bila balik aja makcik tu, yang mulut habiak ni. Allah Ta'ala kata-kata. Balik aja makcik tu, waktu tu juga rasa sempit. Nak kata jahat ni mulut manusia ni. Mana ni? Dia duduk tuan-tuan, dia berkahwin sekian lama, suami dia tu jadi macam suami orang biasa. Tahu suami orang biasa mana? Tarikh lupa. Suami sumpah ke aku? Janganlah tuan-tuan, jangan duk buat tanya-tanya. Muslimat tolong jangan tanya tarikh kat suami. Dia jam tu, muka hijau. Abang hari ni hari apa? Allah cik, tanya soalan tu serabut lah. Ni, hari ni hari apa abang? Hari Rabu. Banyaklah hari Rabu. Dia buat muncung. Ni siapa ni? Lupa tu mampu. Dia tu, orang lelaki-lelaki memang standard macam tu tuan-tuan. Dan tarikh tak boleh ingat lah. Nak mudahkan depan abang je. Abang, hari ni birthday. Oh, okey, happy birthday macam tu je. Orang lelaki-lelaki dia senang je tuan-tuan. Nah, dia duduk teh-teh depan jam. Jadi tuan-tuan sekalian ada Muhammad, suami dia macam orang biasa. Kadang-kadang ingat, kadang-kadang tak ingat. Ada ingat, kadang dia bagi hadiah. Macam tu lah, simple je. Tuan-tuan, dia bersalin. Bila dia bersalin, suami dia orang biasa. Macam mana? Seronoknya dapat anak, alhamdulillah. Ambil anak azan. Lepas tu, bila selesai kat hospital, buat balik rumah. Macam biasa. Tiba-tiba mai kakak dia. Kakak dia mai kat rumah, dia kata apa? Allahumma salli alaihi wasallam. Suami bagi hadiah apa ni? Bersalin anak ni. Tak bagi hadiah apa? Anak dah 3 orang lah, tak pernah lah dia bagi hadiah apa. Suami kak, setiap kali kak bersalin, paling tidak pokong. Anak pertama pokong, anak kedua kengkong. Anak keempat habis jual. Kita, ya ke? Okey. Takkan tak appreciate apa kot. Ni lahirkan anak tahu tak ni, separuh mati ni. Mana? Dia cakap macam tu. Yang sebelumnya anak dah 3 orang dah hidup tenang aja dengan suami, dah tak ada rasa apa. Sampai ke tahap tuan-tuan, saya duk ajak keluarga saya daripada memang mak ayah saya ajak kami macam ni. Kami tak ada sambutan birthday tuan-tuan. Mak ayah saya tak pernah sambut birthday. Saya tak pernah rasa macam mana sambut birthday. Saya sambut birthday ni waktu saya ingat saya dah kerja dah. Kawan-kawan kat office buat apa? Happy birthday, main buat kek lah, apa prank ni saya ingat. Saya dah kerja dah, baru berasa macam mana sambut birthday ni. Daripada kecil tak pernah sambut birthday dan benda tu macam dah tak ada apa. Bila kita tengok ada orang sambut birthday, kita rasa macam pelik, rasa macam tak pernah saya rasa macam ni. Tuan-tuan,
Saudara Ahmad. Dan mungkin kita duduk dalam situasi tu, kita dah tak berasa apa tau. Kita rasa macam normal lah. Birthday tak dapat hadiah. Normal, dapat hadiah birthday. Oi, ni dah ni pelik, dah jadi out of the ordinary kan. Gitu. Sebab kita hidup dalam suasana tu. Tiba-tiba orang mai beritahu kata apa? Kalau suami saya ni kalau dapat anak macam ni, mesti ada hadiah apa, birthday pun dia bagi apa semua. Yang tadi biasa, lepas makcik yang mulut hebat seorang lagi ni balik, dia rasa apa? Dia rasa macam, oh tak betul. Dan tuan-tuan tahu apa jadi? Dia start tanya kat suami dia, abang, tak pernah bagi apa kat saya lah. Suami dia pun heran, pasal apa pula? Yalah abang, saya ni lahirkan anak untuk ni anak abang apa semua. Takkan tak boleh bagi apa sikit kat saya? Loh, bukan saya tak nak bagi, kita tak pernah duk bagi. Dan saya pun bukan ada cukup apa semua. Bergaduh-bergaduh, akhirnya bercerai. Tuan-tuan, jangan main-main. Dengan mulut ni sangat bahaya. Sangat bahaya. Ada satu kisah. Tak baca kitab kita lah apa ni. Seronok pula sembang dengan tuan-tuan ni. Dah lama tak jumpa kan. Tuan-tuan sallallahu alaihi Muhammad. Dia ni, mereka ni suami isteri, sangat kasih sayang. Berkasih sayang ni Allah saja yang tahu. Jalan pegang tangan, sallallahu alaihi Muhammad, tuan. Makan bersuap. Memang suami dia tu sangat sayang kat isteri dia, dan isteri dia sangat sayang kat suami dia. Ni sayang gila-gila punya. Oh, gila. Ni. Kan? Kira macam tak boleh berenggang lah. Satu hari suami dia nak pergi travel, nak keluar. Bila suami dia nak pergi travel, dia gelisah, dia risau, satgi takut, satgi isteri dia lagi tak duduk sorang-sorang, dia risau lah. Apa dia buat? Dia pergi ke pasar. Dia pergi pasar, dia beli hamba. Ada cerita zaman dulu ni. Dia pergi cari hamba untuk tolong tolong isteri dia waktu dia bermusafir. Jadi musafir lama lah ni. Dia pergi cari, dia tengok ada seorang perempuan, nampak macam okeylah, tak tua sangat, tak muda sangat, kira macam orang kuat, nampak macam sesuai lah untuk jadi apa ni, pembantu dekat rumah ni. Lepas tu dia tanya lah kat dia, ni harga berapa? Ni harga lebih murah sikit, ada diskaun. Sebenarnya PKP ada diskaun sikit, dia kata. Dia kata, pasal apa diskaun ni, orang ni hebat. Dia cantik, dia baik, buat kerja sangat bagus. Satu je masalah dia, mulut jahat. Mulut dia je tak boleh nak cover ni. Mulut tak ada insurans, takaful punya orang. Jadi dia kata, Saudara Muhammad, dia kata, tak apa, asalkan dia boleh buat kerja baik, mulut tu, kita bukan nak sembang sangat pun kat rumah ni. Dia cerita kan. Dia tak tahu jahat mulut ni lagi dahsyat kan. Lalu, Saudara Muhammad, tuan-tuan, dia fikir, alah, takat mulut je, tak apalah, asalkan dia boleh buat kerja, dia boleh tolong isteri dia dengan baik, okey, bagus ya. Tuan-tuan, dia pun balik rumah. Bila dia balik rumah, bagus, orang baik, orang rajin kerja. Buat kerja bagus, kemas, rumah susun cantik, berkilat rumah tu. Dia perhatilah, bagus. Lalu, subhanallah tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, suami tu pun bila tengok kata pembantu rumah tu pun dah macam kemas, susun cantik, elok, dia pun nak apa ni, dia nak bermusafir lah. Dia rasa macam tenang lah nak tinggal dalam keadaan pembantu rumah yang macam ni. Dia pun pergi. Dia pun pergilah sekian lama. Lalu tuan-tuan, pendek cerita, si pembantu rumah ni, dia pi sembang dengan isteri dia. Dia kata, Cik Puan, saya nampak sangat mencintai suami Cik Puan. Dia kata, ya, saya sangat cinta kat dia. Cik Puan nak tak buat bagi dia pun sangat mencintai Cik Puan? Dia kata, saya nak. Dia kalau boleh dia nak extra lagi. Ni dah sayang sangat dah ni. Dia nak, kalau boleh nak extra lagi. Macam mana cara nak dapat yang extra tu? Cik Puan pi jumpa ni seorang ni dukun ni. Dia boleh ajak cara macam mana nak bagi suami tu sangat mencintai Cik Puan. Dia pun pergilah tuan-tuan. Di waktu tu suami dah on the way nak balik ni. Dah tahu dah sampai tempoh suami tu nak balik. Lalu pilah jumpa dengan dukun tu. Dukun tu kata apa? Dukun tu kata, dia ada cara dia. Cara dia ialah nanti
waktu dia sedang tidur, kena ambil dalam keadaan dia tak sedap. Waktu dia sedang tidur tu, dia jangan tulis pula ni, saya tulis pula. Cara dia tu tak, ni cerita aja. Lalu tuan-tuan saya dia kata ambil janggut dia. Surat ya, satu lain. Jangan cabut, potong. Jangan cabut, potong janggut tu. Jabut lagi terjaga pula. Ambil, potong. Nak potong, kena ambil pisau yang tajam sikit lah, boleh potong. Ambil janggut dia sikit, nanti buatlah apa-apa sekian-sekian dengan janggut tu. Saya tak ingat lah apa-apa sekian-sekian tu, saya tak ingat. Tapi saya ingat, dia suruh ambil janggut suami dia tu. Ambil selai 2 helai macam tu lah. Lepas tu buat sekian-sekian. Kita, okey, kalau macam tu boleh buat lah. Pendek cerita lagi, suami dia pun balik. Bila suami dia balik, sambut lah. Seronoknya balik, suami balik, apa-apa. Macam biasalah, macam kan, suami isteri yang dah lama tak berjumpa. Lalu tuan-tuan, Muslihat Syahmat, malam tu, dia nak buat macam mana yang dukun tu buat. Cumanya, sebelum suami tu sampai ke rumah, ni, pembantu rumah dia ni, dah pergi jumpa tuan dia ni, laki-laki ni, di luar daripada rumah, sebelum sampai rumah tu. Dia dah pergi dah. Dia kata apa? Dia kata, Tuan tahu tak? Hati-hati sikit. Cik Puan tu, waktu Tuan pergi musafir, dia ada affair. Tak affair? Dia ada hubungan sulit. Ada orang laki-laki duduk main. Dia kata, takkan kot. Isteri saya tu baiklah, isteri saya tu sangat sayangkan saya. Mustahil dia akan buat macam tu. Tuan tak tahu. Tuan duduk jauh. Saya tahu, saya duduk kat rumah. Tuan, kalau tuan nak tahu, tuan tengok malam nanti, mereka ni ada perancangan dia nak bunuh tuan. Depa suami dia dengan boyfriend dia tu ada perancangan nak bunuh tuan. Jadi tuan malam-malam tuan jangan tidur. Buat tidur saja. Sebab saya duk dengar depa nak bunuh tuan. Awak jahat tu. Lalu tuan-tuan, start malam tu dia buat lena. Dalam hati ni tertanya-tanyalah, takkan aku isteri aku buat ini. Tiba-tiba tuan-tuan, dia tengok dalam tidur dia tu, isteri dia ambil pisau. Kenapa? Isteri dia ambil pisau. Ambil pisau. Orang dah ambil janggut. Janggut orang ni. Tuan-tuan, ambil pisau tak kat leher. Dia terus pegang tangan isteri dia. Dia kata, ni rupanya yang kamu buat ya. Betul lah cakap pembantu rumah tu. Betul lah cakap orang. Kata kamu ni ada hubungan. Bang tak. Habis ni ambil pisau ni nak bunuh aku. Taklah saya nak ambil. Tuan-tuan, nampak tak? Nak kata jahat ni mulut orang ni. Akhirnya apa dia buat tuan-tuan? Dia ambil pisau tu, dia dalam keadaan marah, dia tikam isteri dia. Dia tikam sampai berdarah-darah semua. Tuan-tuan, pembantu rumah buat apa? Dia keluar pergi orang kampung, dia kata, tuan dia telah bunuh isteri dia. Tolong ni tuan saya ni dah gila, dia bunuh isteri dia. Orang kampung pun mai tangkap suami ni, tak ada siapa tahu kisah melainkan dia ni si jahat ni. Orang bukan tahu. Orang bukan tahu kisah apa, orang bukan tahu kata dia ni nak ambil buat ayat-ayat cinta. Dia orang tak siapa tak tahu, dia seorang je tahu. Dan akhirnya orang penduduk kampung pun mai tangkap dia dan akhirnya dia dihukum. Hukum bunuh. Akhirnya si pembantu rumah ni merdeka. Tu yang dia nak. Nak cerita jahatnya mulut. Hati-hati sebab tu Nabi kata apa? Ada orang dilemparkan bainal masyriqi wal maghrib, di antara timur dengan barat dalam neraka hanya disebabkan satu perkataan yang keluar pada mulut dia. Habis balik kisah Nabi Ibrahim tadi. Panjang cerita. Tuan-tuan, kahwin lama tak dapat anak, subhanallah. Tuan-tuan, bersama dengan mereka ada seorang pembantu rumah nama Hajar. Hajar ini, tahu siapa bagi dia? Hajar ini, yang bagi Hajar ni ialah raja yang zalim tadi ni. Raja yang nak buat jahat dekat Sarah. Disebabkan Sarah doa, tiba-tiba tangan dia lumpuh, doa lagi, tangan kaki dia lumpuh, lepas tu jadi elok balik.
Sebab waktu nak pegang tu, ya Allah selamatkanlah aku daripada kejahatan orang ni, terus tangan dia lumpuh. Ya, apa yang berlaku ni, apa berlaku ni? Tak, aku minta pada Tuhanku agar aku diselamatkan. Minta pada Tuhan kamu akan jadi elok balik. Jadi elok balik. Disebabkan dia takut tu, maka dia bagi salah seorang daripada riwayat kata dayang istana macam tu lebih kurang, nama Hajar, bagi dekat saraf untuk bagi pada suami dia. Asalnya dia pembantu rumah dan akhirnya diizinkan untuk berkahwin dengan Nabi Ibrahim AS. Bila kahwin pula, salih Allah selamat tuan-tuan, mai pula rasa tak seronok, rasa macam itulah. Akhirnya Allah perintah pula pergi hantar tu dekat salih Allah Sayyidina Muhammad, Allahumma salli wadi, di tempat yang salih Allah Sayyidina kering kontang, zizra'in, ghairi zizra'in, tempat yang tidak ada pokok dekat tengah padang pasir. Sampai berlaku kisah apa? Kisah Hajar lari-lari anak Safa Marwah. Tinggal macam tu je. Pasal Allah perintah. Ujian lagi. Lepas tu agak besar sikit, perintah pula suruh sembelih pula dah. Ni ujian lakukan yang dilalui oleh Nabi Ibrahim AS. Dan Allah kata apa? Semua perintah dia buat. Nabi Ibrahim AS. Tak ada satu perintah pun yang Nabi Ibrahim tak buat. Itu pun Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah daripada aku amalan aku. Nah, cerita tu merendahnya Nabi Ibrahim AS. Ni dalam doa yang kedua ni, dia kata apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa arina manasikana wa tub alaina. Ya Allah, tunjuk kepada kami tempat ibadat kami. Wa tub alaina, terimalah taubat kami. Allah Rabbi, innaka Antat Tawwabur Rahim, sungguhnya engkau Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Dalam keadaan macam tu pun duk berasa berdosa lagi. Macam tu puja dahsyatnya kehidupan ketaatan Nabi Ibrahim pun berasa berdosa lagi. Kita tak rasa dosa langsung tuan-tuan. Saya lah tuan-tuan tak tahu. Tuan-tuan tak berasa berdosa langsung. Sikit pun tak rasa berdosa. Tahu kata ada dosa, tapi tak berasa langsung. Macam ni. Sampai duduk bawa kereta mai, tengok orang tak pakai tudung, tengok orang tak tutup aurat, tak berasa berdosa pun. Buatlah berdosa lah. Dosa. Macam ni, salah sebenarnya. Cakap ayat orang macam mana kita buat. Tak berasa apa. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala Ibn Jarir, berkata Ibnu Jarir rahimahullah ta'ala, keduanya bermaksud, jadikanlah kami orang yang tunduk kepada perintahmu dan patuh pada ketaatan kepadamu. Dalam taat kami kepadamu, kami tidak akan mempersekutukan engkau dengan seorang pun selain engkau sendiri. Dan tidak pula dalam beribadah kepadamu mempersekutukan dengan seorang pun selain daripada engkau sendiri. Bila sebut Rabbana taqabbal min Rabbana waj'alna muslimaini lak, Allah jadikanlah kami orang yang tunduk patuh kepada perintahmu dalam ketaatan kepada kamu. Dengan maksud apa ni? Kami taat kepadamu ya Allah, kami tak mempersekutukan engkau dengan segala sesuatu. Dalam keadaan kita buat taat tuan-tuan, jangan syirik pada Allah. Macam mana buat taat kemudian tak syirik? Bukankah ketaatan itu sendiri menunjukkan bahawa kita sudah beribadat kepada Allah? Kalau orang syirik pada Allah, dia tak buat taat dah. Tapi ni cerita, ya Allah dalam kami duk buat taat ni, jangan bagi kami syirik pada Allah. Tu faham tak saya tanya soalan tu? Kalau cerita orang syirik ni, musyrikin, orang syirik, orang yang sembah berhala ke, orang yang agama, pilih agama lain daripada Islam, bukan taat lagi dah, memang syirik semua dah. Tapi doa ni apa ni? Jadi kami orang taat dalam keadaan kami tak syirik. Sebab dalam taat boleh jadi kita syirik. Macam mana sebut dalam taat boleh syirik tu? Syirik khafi, syirik asghar, syirik kecil, syirik khafi, syirik tersembunyi. Macam mana? Syirik dalam mengharapkan ganjaran. Semayang pasal apa ni? Semayang ni buat taat ni, betul tak? Pada masa yang sama mengharapkan pandangan manusia dekat dia. Ganjaran daripada Allah pun nak, ganjaran daripada manusia pun nak.
Faham tak ni? Buat sedekah, betul. Ganjaran daripada Allah pun nak, dan appreciation, penghargaan manusia pun nak. Dia faham tak? Tu dia panggil syirik juga. Syirik apa? Khafi. Syirik yang tersembunyi. Syirik asghar. Syirik kecil. Syirik ni dia tak menggugurkan akidah, tapi dia memadamkan pahala. Semayang ada, puasa ada, sedekah ada, pahala tak ada. Pergi tengok, Allah punya marah pada orang yang syirik. Orang yang riak ni, Allah punya marah pada orang yang riak ni. Allah marah, Allah tak mau tengok muka dia. Allah kata apa? Pi minta pahala dekat orang yang kamu nak tunjuk sangat lah. Tak. Pi jumpa dia. Tu Haji, ya saya bagi pahala kat saya. Pasal apa saya nak bagi pahala kat kamu pula? Kata tu Haji tu. Yalah, hari tu saya semayang, saya nak tunjuk kat tu Haji. Dia kata siapa suruh orang buat tu? Dia pun tak bagi pahala apa, dia pun tak apa cukup pahala. Dia pun kena minta kat orang lain pula. Dia faham tak ni? Allah marah sangat. Jadi tuan-tuan, Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat cerita, riwayat Bukhari cerita tentang 3 orang yang pergi depan Allah. Ini riak ni. Pergi depan Allah nak masuk syurga. Orang pertama dia panggil qari. Qari ni orang yang pandai baca Quran. Bukan setakat dia qari, dia mengajak Quran. Tuan-tuan jangan main-main. Orang mengajak Quran ni orang yang paling mulia di kalangan kita ni. Di kalangan kita ni, orang yang paling mulia sekali orang yang mengajak dan belajar Quran. Nabi kata, sallallahu alaihi wasallam, Muhammad, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Orang yang paling baik daripada kalangan kamu ialah orang yang belajar Quran dan orang yang mengajar Quran. Ini 2 orang yang sangat hebat. Jadi orang yang mengajar Quran jangan main-main. Dia sangat hebat, dia sangat mulia di sisi Allah. Maka tuan-tuan, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad, dia pergi depan Allah, layak dah masuk syurga ni. Kalau saya ajak tuan-tuan Quran, ni kita ni tuan-tuan ni, saya duduk kat depan saya ni. Tiap-tiap hari baca Quran. Tiap-tiap hari baca Quran. Paling kurang kot sehari, katalah 1 muka kita baca. Kalau 1 muka kita baca ni, tuan-tuan, katalah ada katalah ada 500 huruf. Katalah. Nabi kata 1 huruf berapa pahala? Quran. Satu huruf berapa pahala? Quran 10 pahala. Kalau 500 huruf, maksudnya 5,000 pahala. Tahu tak siapa yang tumpang pahala kita baca tiap-tiap hari 5,000 pahala tu? Siapa? Orang yang mengajak kita Quran. Kalau dia mengajak kita kat sini, ada 30 ke 50 orang yang duduk baca Quran dengan dia, setiap hari orang tu duduk baca, pahala dapat kat dia, tak berhenti-berhenti, tiap-tiap hari. Sebab tu ada orang yang mengajak Quran, dia meninggal selepas beberapa tahun, korek liang dia, jasad masih elok lagi. Allah pelihara sampai macam tu. Kan? Sallallahu alaihi wasallam. Nah, layak ada agak dia masuk syurga kalau macam tu. Pergi depan Allah, ya Allah, nak masuk syurga. Pasal apa? Baca Quran, mengajak Quran. Sallallahu alaihi wasallam. Bukan sakat qari, saya mengajak Quran. Ramai orang belajar ilmu pada saya. Tak, Allah kata apa dia? Kadzabta, kamu pembohong. Pembohong. Kamu nak orang panggil kamu alim. Orang nak panggil kamu orang hebat, qari, baca Quran. Dah, kamu dah dapat semua gelaran kamu waktu hidup dunia. Allah panggil, orang dah panggil dah. Malaikat seret wajahnya, lempar dalam neraka. Oh tuan-tuan, jangan main-main lah, ya Allah. Ni pesan kat diri saya juga. Takut penat saja. Penat saja. Saya cuma nampak anak pun susah kadang-kadang. Saya cuma di rumah pun jarang-jarang sekali. Dan sallallahu alaihi wasallam. Dan lalu subhanallah sallallahu alaihi wasallam boleh pipi depan ni tak ada apa. Penat. Tak ada apa, lempar dalam neraka pula. Allah lagi lah, ya Allah. Faham tak? Sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ya Allah, nak masuk syurga,
Pasal apa nak masuk syurga ni? Saya sedekah. Seluruh harta saya sedekah fi sabilillah. Ini pun orang hebat. Bukan senang nak sedekah, tuan-tuan. Nah, Nabi kata, Nabi combinekan sedekah ni dengan iman. Dia kata apa? Sedaqatu burhan. Sedekah itu bukti. Bukti apa? Iman. Hanya orang beriman je mampu sedekah. Pandai waktu sebut sedekah, tabung keluar selalu. Memang cakap dia. Keluar selalu tabung. Tuan-tuan, hanya orang yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad beriman je mampu sedekah. Kita bagi RM1 dapat RM700. Bagi RM1,000 dapat RM700,000. Allah akan bagi. Nabi kata takkan kurang harta orang sedekah. Kita salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah sebut Allah akan gantikan dengan lebih baik sedekah. Dia takut apa nak sedekah kalau macam tu? Bagi je tuan-tuan. Allah ganti sebab Allah janji. Tapi kita nak bagi pun sayang. Dalam kena tegur ni pun tak pula masuk balik. Ni. Pasal apa? Pasal iman yang akan menentukan sama ada orang tu mampu untuk sedekah atau tidak. Dia ni sedekah seluruh harta dia. Seluruh harta dia sedekah fisabilillah. Lalu sallallahu alaihi wasallam Muhammad dia kata apa? Nak masuk syurga. Pasal apa? Sedekah fisabilillah. Habis semua harta. Allah kata apa? Kadzabta, pembohong. Pembohong. Kamu nak orang panggil kamu hartawan yang dermawan. Kamu nak orang panggil kamu orang yang banyak sedekah. Orang baik. Dah kamu dah dapat semua panggilan tu. Malaikat seret wajahnya, lempar dalam neraka. Harta pun habis, masuk neraka lagi. Pasal apa? Pasal nak penghargaan manusia. Riak. Ni. Tuan-tuan buat, tuan-tuan bagi senyap-senyap. Tapi seronok tak kalau sedekah senyap-senyap orang tak tahu ni? Seronok lagi. Mana best? Ni. Dia kata, oh kita perlukan tambahan ni, kos ni, nak buat bumbu semua, kita perlu dalam RM10,000 lagi lah, RM10,000. Tuan-tuan, pergi kat bank, buat keluar RM10,000, bola sampul elok-elok, senyap-senyap tu, pergi buh dalam tong masjid tu. Senyap pun tu. Tu balik. Ni. Lepas tu, best tak macam tu, ataupun yang mana best? Paling tidak pergi bagi dekat bendahari. Tu Haji, ni yang tu nak ada. Tu berapa nak apa-apa? RM10,000. Tu Haji, ni bagi saya seorang adalah RM10,000 ni. Ni Tu Haji ni RM10,000. Ni RM10,000 ni Tu Haji, berapa nak terbayar ni? Ni RM10,000 ni. Banyak. Paling tidak bendahari tahu kata kita bagi. Mesyuarat bulanan masjid tak pernah main. Lepas dia bagi RM10,000 tu, dia main duduk tunggu pembentangan bendahari. Kod bendahari saya sebut, Alhamdulillah, kutipan yang untuk tambahan tu dapat RM10,000. Alhamdulillah. Semua orang kata Alhamdulillah. Tu Haji bagi. Janganlah sebut nama saya. Tak payahlah. Saya ikhlas bagi ni. Lah hati kata apa? Bunga-bunga je hati tu. Kan? Tuan-tuan, sebab kita sedap dengan pujian manusia. Bila orang tak puji kita pun tak apa, tuan-tuan. Kalau buat betul-betul nak buat baik, siapa tak tahu, siapa tak kata apa pun tak apa. Tuan-tuan, masjid ni antara masjid yang aktif tau. Saya tahu. Jemaah sangat ramai. Tuan-tuan, ni kira kurang banyak ni. Selalu jauh lebih ramai lagi. Saya duduk perasan. Pasal PKP kan. Pekat-pekat tak berani nak main. Tak apalah. Tuan-tuan, tuan-tuan tahu tak saya nak cerita? Antara orang yang sangat terkesan dengan PKP ni, ustaz-ustaz. Tuan-tuan, ustaz-ustaz yang duk ngajak kita ni. Tak ada duit, tuan. Tak ada duit. Dan tuan-tuan jangan harap ustaz-ustaz nak minta. Apa takkan minta ya? Kita yang duk mengaji dengan dia, ambil berat sikit. Berapa banyak ilmu kita ambil daripada dia. Tuan-tuan, dia duk main mengajak kita. Tuan-tuan tak kesian dekat dia. Tak ada duit, tuan-tuan. Dulu dia main mengajak, dapatlah sikit, tuan-tuan bagilah 100 kat dia untuk dia belanja. Waktu PKP hari tu, langsung tak ada kuliah.
Tak ada. Tak ada duit. Nak makan tak ada duit. Telefon, kami kamu sama-sama ustaz dah lah. Ustaz ada duit sikit, bagi kami sikit. So punggung-punggung lah buat keluar di madrasah, bagi kat sikit. Dah Ustaz semua. Kita pun tak apa nak ada juga. Nak bagi pun. Tapi kan sama-sama, dia lebih perlu lagi dekat kita. Pergilah pekat-pekat bagi, pekat-pekat tolong sikit. Lah hati saya kata apa? Takkan tak ada anak murid kot nak bagi seorang RM10. Yang duduk kat sini saya pun tuan-tuan, kalau ada 200, 300 orang yang duduk mengaji, tuan-tuan bagi seorang RM10 je. Pergi tolong ustaz kat ustaz tu. Kesian dekat dia. Tak ada duit. Kita tak kisah pun tuan-tuan. Seorang RM10. Kesian. Salih ala Muhammad. Dan bagi senyap-senyap dah tersudut pihak mak dia. Ya. Salih ala Muhammad. Ustaz, pihak masjid minta nombor akaun ustaz. Nak buat apa? Tak tahu ustaz dia mana buat akaun, ada kod apa semua. Padahal kita nak bagi. Daripada kita apa-apa, ustaz minta nombor akaun ustaz, saya nak bagi sedekah sikit. Kalau ustaz ni berasa macam kesian kalau ustaz kod tak ada duit, adalah duit lebih-lebih sikit kat saya ni. Tersudut cerita saya lah. Tak ni. Bagi biar senyap-senyap kita bagi dia. Sebab betul tuan-tuan, sampai hari ni kesan dia pada ada lagi. Nah, tuan-tuan kerja, orang yang bekerja PKP, dia tak pergi kerja, tapi gaji dia dah ada. Dia pun tak kerja, tak ada duit. Tak ada, 3 bulan tak ada gaji. Tuan-tuan jangan anggap kata ustaz-ustaz gaji besar kan. Tak ada kan. Setengah masjid kadang bagi RM50 pun ada lagi tadi. Dia berkata apa? Lepas habis minyak kereta ustaz dah. Memanglah lepas kereta minyak ustaz, minyak kereta ustaz, tapi nu anak dia kat rumah nak makan apa? Dia bukan ada kerja lain. Dia anak dia kat rumah, suami isteri dia kat rumah, keluarga dia, anak dia nak sekolah, ambil duit mana? Kita lah tuan-tuan pakat-pakat bagi seorang sikit. Sepanjang PKP langsung tak ada kuliah dan langsung tak ada pendapatan. Tak ada. Sebulan tahan kira lagi, kok ada simpanan, dan kebiasaan ustaz tak ada simpanan tuan-tuan. Tak ada. Tak ada simpanan. Salih ala Muhammad. KWSP apa tu lagi? Sebulan ada lebih-lebih sikit, bulan lepas bolehlah cover-cover sikit. Tuan-tuan, baru ni ada seorang ustaz. Ustaz ni tempat rujukan kami. Alim. Kalau apa-apa masalah kami rujuk kat dia. Rujuklah. Alim. Waktu PKP register jadi runner hantar barang. Dekat Kedah, ustaz, tok guru. Pi dekat Kuala beli ikan, buka kereta yang dia pergi kuliah tu, jual ikan. Tuan-tuan jangan kata kat dia, belajar lah pi meniaga sama ustaz, daripada duk harap duit orang pergi kuliah saja. Tuan-tuan, dia meninggalkan pekerjaan dia sebab nak mengajak kita. Takkah tu satu kebaikan? Tuan-tuan faham tak? Tuan-tuan tak kata yang sama kepada doktor, jangan duk berharap dekat klinik saja. Pilah meniaga buat MLM sama. Pasal apa? Tu kerja dia, doktor. Ustaz, tu kerja dia mengajak. Terus dia suruh buat meniaga-meniaga yang lain. Pasal kalau dia start meniaga yang lain, dia akan mula tinggal mengajak dia. Siapa yang rugi? Masyarakat akan rugi. Ni luahan perasaan saya bagi pihak ustaz lain. Saya okey, insya-Allah, bismillah, alhamdulillah. Saya nak cerita apa yang jadi sebenarnya. Kesian tentang kesian. Tuan-tuan salih ala Sayyidina Muhammad. Jadi, saya nak bagi tahu apa? Bagi tahu bila kita sedekah, sedekah senyap-senyap. Tuan-tuan, alhamdulillah, ada masya-Allah, ada siapa bagi ni 300 lah makan. Dia punya syukurnya lain macam. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur. Ni dan tak payah mesej dia pun tak apa. Saya dah masuk duit sikit kau ustaz. Tak payah mesej pun tak apa. Buat tak tahu je. Bagi ikhlas. Faham ni? Dia ni pilih Allah, dia kata, saya sedekah semua harta saya. Allah kata apa? Bohong. Bohong. Yang ketiga, orang berjihad fi sabilillah. Berjihad fi sabilillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Berjihad fi sabilillah sampai syahid. Mati syahid. Pasal apa nak masuk syurga ni? Saya berjihad fi sabilillah. Lalu salli ala Muhammad sampai syahid.
Layak dah masuk syurga ni sampai syahid, hilang nyawa ni. Yang nombor satu dia setakat ilmu je, yang nombor dua ni pasal harta je, yang nombor tiga ni nyawa hilang. Allah kata apa kat dia? Kadzabta, pembohong kamu. Kamu nak orang panggil kamu mujahidin, panggil kamu syahidin, orang yang syahid. Nak gambar-gambar kamu dipampang, nak kamu dipanggil-panggil, disebut-sebut nama kamu. Dah, semua dah panggil kamu dah. Kamu dah dapat dah semua benda tu. Malaikat seret wajahnya, lempar dalam neraka. Subhanallah, dan kita kebaca ni, takut kita ni. Pasal kita tak, kotaknya hati kita ni tuan-tuan, sampai ke tahap apa saja kita buat semua, kita harap orang puji, kita harap orang kata, kita harap orang acknowledge, kita harap perhatian manusia. Walau manusia akan dibagi apa kita tuan? Saya buat satu benda baik lah. Kata, saya buat hari ni, kata pihak masjid nak sumbangan. Kata, pihak masjid nak sumbangan untuk buat sekian-sekian. Saya mai depan tuan-tuan ni, panggil bendahari, dari ni sumbangan saya untuk pihak masjid bagi. Depan-depan orang ni. Waktu tu, dalam ramai-ramai ni, ada orang kata apa? Bagus ustaz kan? Ada orang kata tu? Bagus ustaz ni. Tapi, dalam ramai-ramai tu, ada tak yang kata apa? Nak menunjuk ustaz tu. Tengok ni, nak tunjuk ke orang. Sebab manusia macam tu. Ada manusia suka kat kita, ada manusia benci kat kita. Lepas tu kalau orang puji kita, kita kata apa? Baguslah, terima kasihlah sebab tapi orang benci kita, tengok orang ni susah. Orang nak tunjuk kebaikan pun tak boleh nak ni. Tak boleh senang dengan kebaikan orang nak buat. Pasal apa? Tak payah marah kat siapa-siapa. Sebab memang sifat manusia macam tu. Dan buat apa kita nak harap perkataan manusia? Allah, kita harap Allah je. Allah redha kita apa kita buat sudah. Itu yang kita nak buat. Manusia tak boleh, tuan-tuan tak boleh nak fulfill semua keinginan manusia. Nak semua orang suka kita. Mustahil semua orang suka kita, kan? Tuan-tuan jadi JK masjid. Tuan jadi JK masjid ni. Siapa JK masjid ni? Tanya. Program banyak hari ni. Ada orang suka tak? Ada orang tak suka tak? Ada orang benci? Tuan ni tak beranggut. Tak berani nak anggut dia. Tuan-tuan, kita buat pilah macam mana elok pun. Akan ada orang kata, tak boleh. Nah, buat pilah baik macam mana pun. Kita takkan mampu untuk menyenangkan hati semua manusia. Nak buat apa? Buat kerana Allah. Buat untuk Allah, Allah akan masukkan senangnya hati manusia tu untuk kita. Kita usaha macam mana pun nak bagi manusia senang hati kat kita, sampai bila pun kita takkan mampu untuk senangkan hati manusia. Tapi kita senangkan hati Allah, Allah akan masukkan dalam hati manusia untuk senangkan hati kita. Itu aja. Faham tak? Sallallahu alaihi Muhammad. Berkata Ibnu Abi Hatim daripada Abdul bin Karim dalam mentakwilkan ayat ini bermaksud, jadikanlah kami orang Muslim yang ikhlas kepada engkau, dan jadikanlah pula di antara anak cucu kami ikhlas kepada engkau. Jadi bukan setakat kita nak kita saja, nak anak cucu kita pun macam mana kita, macam itulah anak cucu kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ikrimah mengatakan, ya Tuhan kami, jadilah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada engkau. Lalu Allah menjawab, aku kabulkan. Dan jadikanlah anak cucu kami umat yang tunduk patuh kepada engkau. Maka Allah menjawab, aku perkenankan permintaan kamu. Allah jawab. Setiap kali dia minta, Allah jawab. Doa ini dibaca oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Bahkan doa ini dibaca oleh orang mukmin yang bertakwa. Seperti disebutkan oleh Allah, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini doa yang seumpama doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebab tadi doa Nabi Ibrahim dia sebut tentang dua muslimaini, kami dua orang. Tapi yang lebih sesuai untuk dipanjatkan oleh seluruh orang mukmin ialah doa yang lagi satu pada surah Al-Furqan ayat 74, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri dan keturunan sebagai penyenang hati, penyejuk mata, penawar hati. Dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Memanjatkan doa seperti ini dianjurkan oleh syariat.
Kerana sesungguhnya termasuk kesempurnaan cinta ibadah kepada Allah ialah memohon dikurniakan keturunan yang hanya menyembah Allah semata-mata, tidak mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Kerana itu ketika Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim, inni ja'iluka lin-nasi imama, sungguhnya aku akan menjadikannya imam bagi sekalian manusia. Tuan-tuan, Allahumma salli alaihi wasallam, di antara kesempurnaan cinta ibadah kita kepada Allah ialah kita memohon kepada Allah agar Allah kurniakan kepada kita zuriat keturunan yang saleh. Hidup kita bukan berhenti takat kita. Sebab tu, tuan-tuan, jaga niat perkahwinan. Kita yang dah kahwin lama dah, cuba refresh balik. Waktu nak kahwin dulu pasal apa? Nak kahwin dulu pasal apa? Kalaulah kita tersalah ketika niat untuk berkahwin bukannya kerana Allah dulu, kahwin pasal segak dia ke, kahwin pasal kaya dia ke, kahwin pasal apa-apa lah dulu kan, pastikan anak kita tidak mengulangi kesilapan yang sama. Tuan-tuan, kahwin kerana Allah, Allah akan limpah barakah pada perkahwinan. Tuan-tuan, kahwin pasal sesuatu yang lain bukan kerana Allah, Allah akan cabut barakah dari hidup. Macam mana nak dapat zuriat keturunan yang saleh kalau permulaan kehidupan kita, perkahwinan kita tu dah pun melanggar syarak? Faham tak ni? Berapa ramai orang hari kahwin tak semayang, hari-hari permulaan tak semayang pasal apa? Pasal kenduri, pasal make up tebal. Ada orang kata, Ustaz consider lah sikit. Saya duk sebut pasal dia lah, kenduri juga, kahwin juga, semayang zuhur tu jangan tinggal. Consider Ustaz, ni pakai make up ni daripada start pukul 9 pagi, pukul 11 baru siap. Lepas tu nak bayang zuhur lagi nak kena cuci ni. Lepas tu lepas zuhur lagi ada sandingnya, ada apa lah, ada tukar 6 lai baju lah, guling atas lantai lah. Guling macam cerita Hindustan, gede-gede kan? Tak semayang, Allah Rabbi, Allah murka dah. Tak ni Ustaz, betul kan niat? Kita nak daripada perkahwinan ni dengan niat kerana Allah, nanti Allah akan lahirkan zuriat keturunan yang saleh. Saleh bagi. Nabi Ibrahim memohon doa seperti berikut, wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdid zalimin. Nabi Ibrahim berkata, daripada anak cucuku, Allah berfirman, benar janjiku ini tidak mengenai orang yang zalim. Ayat ini semakna dengan apa yang disebutkan firman-Nya, wajnubni wan nabiyya an na'budu asnam, dan jauhlah aku beserta anak cucuku daripada menyembah berhala. Surah Ibrahim ayat 35. Disebutkan dalam kitab sahih, Abu Hurairah melaporkan bahawa beliau mendengar Nabi SAW bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, idza mata al-insanu inqata'a anhu 'amalu illa min thalath, illa min sadaqatin jariyah aw 'ilmin yantafa'u bih aw waladin salihin yad'u lah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rawahul Muslim. Apabila meninggal anak Adam, maka terputuslah amalan perbuatannya kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakannya. Ni pastikan kita ada 3 benda ni yang kita boleh bawa lepas mati. Pertama, sedekah jariah. Sedekah jariah ni dia panggil wakaf. Bagi satu tempat, bagi kapet, orang mayang kat atas kapet ni, selagi orang guna kapet ni, selagi tu pahala dia zupi kat dia. Buat bangunan, bagi bentuk-bentuk wakaf yang berpanjangan, bukan one off. One off sedekah. Tolong saya susah sikit, nak ambil bagi sedekah kat dia, habis selesai tu. Sedekah jariah ni yang dia terus bergerak, buat masjid, buat madrasah, buat sekolah. Faham ni? Sedekah jariah, pahala panjangan. Lepas tu orang yang menguruskan sedekah, dia kena, orang yang menguruskan wakaf, dia kena cerdik. Bila rosak, macam mana dia nak buat benda tu supaya dia terus generate income. Contoh, kipas ni rosak contoh. Kipas ni ada orang wakaf ni. Setiap orang duk guna ni, kita duk mengaji ilmu ni, duk main angin apa, pahala lebih kat dia. Satu hari kipas ni rosak. Macam mana nak buat bagi pahala? Kalau kita ambil buang terus dah, berhentilah dia dekat situ.
Macam nak buat? Oh, dia cerdik sikit lah. Dia ambil yang ni, pergi dekat scrap. Kan? Kedai scrap tu, kedai apa? Kedai apa? Besi buruk tu. Ni berapa ni kita ambil ni? Ni RM10. Kita penjual dia dapat RM10 ni, masuk balik dalam tabung masjid ataupun pergi beli balik barang apa yang boleh ganti. Maka pahala dia akan turun lagi. Faham ni? Sedekah jarah. Yang kedua, al-ilmu yang tafa'u bih. Ilmu yang bermanfaat. Manfaat ni, yang ni lah duk bagi semangat dekat kami para asatizah ni macam tu lah. Pergi mengajar, merata. Pasal apa? Duk harap suruh-suruh pekat-pekat buat amal, dapat pahala sikit kat kami. Kita kadang-kadang, kita tak ada benda macam tu. Kita tak ada. Tapi media sosial ni sangat main peranan. Tuan-tuan boleh share video, tuan-tuan boleh hantar poster. Tuan-tuan tahu tak? Ada anak-anak kita hantar dia pergi tahfiz Quran, hantar dia tu jadi alim ulama, kita nak tumpang. Dia menyampaikan ilmu, kita nak tumpang sekali nanti. Ada budak, ada tahfiz-tahfiz yang dekat kita ni, tanya dekat mereka ni berapa makan budak tahfiz ni berapa? Setiap bulan makan berapa? Oh, makan dalam RM300. RM300 tak apa, kami cari 30 orang. Kita pekat bagi seorang sikit, seorang RM10, dapat RM300. Kami ni nak sponsor. Sehari punya makan. Ini hari kami tengok. Bagi budak-budak tahfiz makan, bagi budak-budak yang menuntut ilmu ni, supaya nanti kalau dia jadi alim ulama satu hari nanti, kita nak tumpang pahala-pahala daripada ilmu yang dia mengajar. Dia cerdiklah baik-baik macam ni. Betul, saya selalu sebut, pagi-pagi saya, setiap pagi 6.30 pagi saya ada program saya sendiri, nama Usratuna. Saya baca Quran dan tafsir Quran. Tuan-tuan yang nak ikut, tuan-tuan ikut setiap pagi. Ikut dekat page Jafri Abu Bakar Mahmudi tu. Tuan-tuan, saya sebut, ikut. Tiap hari baca Quran. Satu, baca 5 ayat Quran dan tafsir ayat Quran. Saya nak khatam Quran melalui tafsir untuk matlamat dia. Jadi saya selalu disebut, kita tak mampu mengajar, kita tak boleh nak mengajar, kita share je. Klik satu je, tulis SHARE, share kat bawah tu, klik kat situ je. Sekali orang tu tumpang, sekali orang ni pergi mengaji, sekali orang ni pun tumpang mengaji, pahala tu kembang. Ni yang benda yang kita nak kutip ni kat akhirat. Lepas kita mati, kita nak mengajar tak boleh kan? Bagi ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, awalan salihan yad'ulah. Anak-anak yang soleh mendoakan dia. Yang ni pun aset kita, tuan. Aset. Tengok anak-anak kita di rumah, agak-agak siapa yang boleh tolong doa kat kita? Untuk pejam mata tengok 5-6 orang yang duduk ada di rumah tu, 5-6 ketua yang duduk ada di rumah tu. Tu utara cakap itu. 5-6 ketua duduk ada tu, 2 ketua, 3 ketua dia bagi. Anak dia bagi ketua je. Tu 5 ketua ada di rumah tu agak-agak pejam mata. Yang mana satulah yang nanti kalau maklum mati dia boleh jadi imam. Jadi imam sembahyang jenazah maklum. Kalau maklum mati ni siapalah agak-agak depa tu yang boleh sat baca Yasin malam-malam, tak payah suruh untuk baca Yasin mai kat kita. Dalam ramai-ramai 5-6 ketua yang ada tu, agak-agak siapalah yang boleh malam-malam angkat tangan doa kat kita tak putih-putih. Panggil sat mai. Baca sat doa lepas sembahyang sat mak nak dengar. Kita malu mana reti baca doa lepas sembahyang ni. Tuan-tuan menangis bila sat. Doa kat dia sendiri pun tak reti macam mana nak doa kat kita. Sedangkan kita sangat harap dengan doa dia. Tuan-tuan boleh panggil lah orang baca Yasin sat 2-3 malam. Berapa lama orang nak baca Yasin kat kita? Nak buat tahlil kat kita? Tu anak-anak kita tu, kita yang lahir kat dia, kita yang besar kat dia. Tu yang tu tak ada khilaf. Doa mesti sampai kat mak ayah dia dalam kubur. Tapi kita tak sediakan aset dia, tuan. Kita sibukkan nak feed dia, nak bagi dia supaya dia berjaya kat dunia. Kita terlupa dia itulah boleh tolong kita kat akhirat. Tuan, anak-anak yang hebat-hebat, yang tuan-tuan didik bagi dia jadi seorang yang hebat, dia boleh punya puluhan ribu pendapatan dia setiap bulan. Tapi bila kita mati, tuan-tuan, dia nak tolong sembahyang jenazah kita pun dia tak reti. Setiap hari, setiap bulan dia boleh bagi nak RM1,000, nak RM1,000. Kita boleh mewah waktu kita hidup, tapi kita miskin waktu kita mati. Nak buat apa? Faham tak? Kadang-kadang ada anak yang dia tak ada apa-apa, gaji tak banyak mana, tak ada apa dia, tapi tak pernah lupakan mak ayah dia. Waktu mak ayah dia mati, dialah ni yang sibuk pergi mandi jenazah, dialah yang sikat rambut mak dia, dialah yang bedakkan mak dia, dialah yang kapankan mak dia. Sehari waktu sembahyang, dialah jadi imam sembahyang. Malam-malam dia boleh angkat tangan menangis, duk ingat mak dia dalam kubur, ayah dia dalam kubur. Walaupun di dunia dia tak boleh nak bagi apa-apa, tapi di akhirat dia boleh tolong kita. Sedang akhirat tu lebih panjang daripada dunia, tuan. Pastikan kita ada ni, kita ada aset ni, aset berharga ni nama anak. Tuan-tuan ada, semua tuan-tuan ada.
Sama ada dia boleh tolong ataupun tidak aja nanti lepas kita mati. Itu saja. Benar? Baik. Wallahu a'lam. Insya-Allah pertemuan kita akan datang, kita akan masuk pada doa yang ketiga insya-Allah. Saya minta ampun, minta maaf salah dan silap. Mudah menjadi manfaat bagi kita. Pertemuan kita akan datang, kita akan bincang tentang ummud doa. Ibu segala doa. Ibu segala doa. Apakah ibu segala doa tu? Insya-Allah kita akan bincang pada pertemuan kita bulan hadapan insya-Allah. Bulan depan lah. Bulan depan lah. Bulan lagi satu. Masya-Allah. Wallahu alam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.